Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya lagi. Ini saya nak bincang ataupun discuss tentang satu topik, iaitu topik supporter-supporter Army BTS. Mungkin dah panas tentang isu ni, tapi saya nak buat satu komen lah. Okay. Bagi saya, key point terhadap semua ni adalah jangan terlampau taksub. Kita nak minat siapa-siapa pun tak kisah. Boleh nak minat artis Malaysia ke, nak minat artis Korea ke, nak minat artis Barat sekalipun, tak kisah. Tapi jangan sampai kita ni terlampau taksub sampai mengagungkan diorang-diorang ni. So bila dah sampai mengagungkan tu, yang boleh jadi timbul satu isu, iaitu agama BTS. Ini akibat ketaksuban yang melampau sampai mencipta satu agama yang mana bila melibatkan agama, dia melibatkan pegangan. Bila melibatkan pegangan, dia dah mengacau kita punya akidah tauhid. Bila kacau akidah tauhid kita, maknanya kita telah melakukan satu dosa yang paling besar, yang mana dosa tu dosa syirik, yang mana Allah tak akan ampunkan dosa kita selagi mana kita mati, selagi mana kita kembali bertaubat kepadanya. So kita ni umat Islam, kita ni ada dua pegangan, Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah turunkan Nabi Muhammad tu sebagai petunjuk sekalian alam. Kama arsalnaka rahmatan lil alamin, mana Nabi Muhammad ni pengutus untuk kita ni sebagai umat Islam, umat Islam. Jadi kecewalah sebab apa? Nabi dah pesan kat kita untuk melakukan kebaikan. Nabi dah pesan kat kita supaya mentaati Allah, taat kepada Allah. Dan jika nak jadikan idola sekalipun, pilihlah idola-idola yang membawa kita ke arah kebaikan. Contohnya Ustaz Ibiliu, yang mana beliau masa PKP ni terus melakukan kebaikan dengan memberi bantuan. Tapi biasalah, kalau orang buat baik ni ada yang tak suka. So tu saya tak nak kamu lebih lah. Lepas tu siapa lagi idola yang kita boleh banggakan? Idola-idola yang membawa kita ke arah kebaikan lah. So banyak sebenarnya idola-idola yang boleh kita jadikan sebagai panduan kehidupan, yang mana bila kita idola kemudian ni kita suka dia, kita pun nak buat macam dia. So sebenarnya idola yang paling besar bagi kita umat Islam adalah Nabi Muhammad lah. Baginda ni bersusah payah membawa agama Islam daripada zero sampailah spread around the world. So rugilah kita umat Islam yang terlampau mengagung-agungkan ataupun ketaksuban terhadap satu perkara sampai boleh buat bergaduh. Bila fikir balik nanti, contohlah bila dah bergaduh ni disebabkan seorang ataupun sekumpulan artis, diri kita yang rugi sebenarnya. So rugi. So saya nak bagi satu ayat lagi untuk kuatkan hujah saya lah, tentang Auzubillahiminasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Yang bermaksud, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar berita dan memberi peringatan, dan untuk penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Surah Al-Ahzab ayat 45 dan ayat 46. Okay, kat sini ayat ni, secara kesimpulannya, Allah mengutuskan Nabi untuk menjadi saksi, pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Maksudnya Allah, Nabi turun ni, so Nabi turun untuk membawa pengabaran yang baik lah. Contoh kita buat baik, kita dapat pahala. Contoh kita buat ni, kita dapat ni. Dan Allah turunkan Nabi juga untuk memberi peringatan untuk apabila kita buat jahat, kita dapat dosa. So itulah tugas Nabi. Dan
Nabi ni sebagai cahaya penerang kehidupan. So jadikanlah Nabi sebagai idola, Rasul sebagai idola. Sebab kita ni kita ni sebagai manusia ada dua panduan kita setelah Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad wafat, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Peganglah dua-dua benda ni sekuat-kuatnya, kerana kalau kita tak pegang benda ni, itu yang mengakibatkan kita terlampau taksub, kita boleh terkeluar akidah sampai kita lupa agama. So kembali kepada agama, cari idola yang bagus, yang boleh membuat kita ni jadi baik. Lepas tu itulah. Lepas tu jangan sampai taksub lah. Key point dia kat sini, jangan terlampau taksub. Saya sebagai peminat MU, tapi saya boleh pakai jersey Liverpool So tak ada masalah. Tapi tak tahulah fan-fan yang lain macam mana kan. So macam itulah. So jangan sampai taksub, sampai kita bergaduh, sampai berperang. Kita ni umat Islam, kita ni akan menuju ke akhir zaman yang mana fitnah Dajjal tu lebih kuat. Ni baru keluar BTS dengan Joki. Belum Dajjal tu keluar sendiri. Bila Dajjal tu keluar sendiri, boleh tak kita ni mampu menahan fitnah Dajjal? Yang mana bila fitnah Dajjal ni keluar, Nabi pesan, kalau boleh ikatlah isteri kamu, anak-anak kamu dekat rumah. Sebab fitnah Dajjal ni terlampau kuat sampai kita ni tak tahu boleh tak tahan dengan godaan Dajjal. Yang mana dia ni, kita tahu kan apa peranan dia. So taksub lah kalau nak jadi pengikut Dajjal. So pesanan saya terakhir adalah jangan sampai taksub, cari idola yang baik untuk kita sebagai cari idola yang baik lah untuk kita, supaya kita ni terus melakukan kebaikan, menjauhi kepada keburukan. Seterusnya jadikan Al-Quran dan Sunnah tu sebagai pegangan. Jangan lupakan Al-Quran, jangan lupakan hadis ni sebagai petunjuk untuk kita semua. Lepas tu apa lagi satu yang terakhir tadi, untuk akhir zaman, inilah fitnah-fitnah yang akan timbul, yang mana kita ni terlampau taksub. Itulah. Ni baru yang macam saya cakap tadi, baru BTS, baru Joki yang keluar, belum Dajjal yang keluar. Bila Dajjal dah keluar nanti, apa reaksi kita, apa amalan kita, apa bekalan kita untuk menuju ke hari tersebut. So selamat beramal, selamat berfikir, selamat bermuhasabah.